Hijrah Rasulku membawa rahmat. Hijrah Rasulku rahmat untuk semua. Hijrah Rasulku bawa syafaat, hijrah Rasulku Islam tinggi menjulang. Hijrah Rasulku bawa syafaat, hijrah Rasulku Islam tinggi menjulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi tentang suatu peristiwa yang besar berlaku ke atas baginda Rasulullah SAW, iaitu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini membawa dua makna yang besar kepada Islam, kerana pertama, tertubuhnya sebuah negara Islam, dan yang kedua, memupuk perpaduan, iaitu Nabi mendamaikan antara puak Muhajirin dan Ansar. Pada tahun lepas, tema yang menjadi pilihan adalah Ummah Rabbani Negara Harmoni, dan pada tahun ini tema yang telah dipilih ialah Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, pada kali ini saya akan membawa untuk menyoroti kembali sirah peristiwa hijrah yang berlaku ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengar bersama-sama. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, apabila kaum Quraisy mengetahui bahawa ada sekumpulan penduduk Yathrib telah memeluk Islam, mereka telah meningkatkan azab dan menyiksa penduduk Mekah yang telah memeluk Islam. Lalu perkara ini menyebabkan Nabi Muhammad SAW mengarahkan mereka untuk berhijrah ke Madinah secara diam-diam. Namun ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, mengisytiharkan dan mengiklankan bahawa dia akan berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Apa kata Sayyidina Umar? Sesiapa yang ingin menghalang aku untuk berhijrah ke Madinah esok, silalah tunggu di lembah ini esok. Namun apa yang berlaku? Tiada seorang pun yang berani untuk menghalang Sayyidina Umar. Kerana apa? Sayyidina Umar berkata, siapa yang hendak hilang suami ataupun anak menjadi yatim, silalah menghalang aku. Jadi tiada siapa yang berani menghalang Sayyidina Umar Al-Khattab. Apabila kaum kafir Quraisy mengetahui sambutan yang diterima oleh penduduk Mekah yang telah memeluk Islam sangat baik, mereka telah berpakat dan bermesyuarat di Darul Nadwah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat untuk memilih pemuda-pemuda yang sangat gagah daripada setiap suku untuk bersama-sama di dalam agenda mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini kerana pada pandangan mereka, apabila mereka berpakat beramai-ramai, maka suku Nabi Muhammad iaitu Bani Manaf tidak akan berani mengambil tindakan ke atas mereka dan hanya akan membayar denda sahaja. Apabila keputusan telah diambil, setelah pemuda-pemuda yang gagah di kalangan suku masing-masing telah dipilih, mereka berhimpun di hadapan rumah Nabi Muhammad SAW untuk menunggu saat ketika Nabi Muhammad keluar lalu akan membunuh baginda.
Peristiwa ini berlaku pada malam sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, pada malam itu Nabi Muhammad tidak tidur seperti biasa di tempat baginda. Baginda Nabi meminta Sayyidina Ali untuk menggantikannya di tempat tidur Nabi. Sebelum Nabi keluar berhijrah, Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali supaya mengembalikan kembali barang-barang yang Nabi simpan kepada tuan-tuannya, iaitu penduduk Makkah. Apabila Nabi Muhammad telah menyampaikan pesanan kepada Sayyidina Ali, baginda Nabi Muhammad SAW pun keluar menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar telah menyediakan 2 kenderaan untuk membawa mereka berdua berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar telah mengupah seorang musyrik, iaitu Abdullah bin Uraiqid Ad-Daili, yang akan bertindak sebagai pemandu mereka untuk sampai ke Madinah. Ini kerana Nabi Muhammad dan Abu Bakar meminta Abdullah bin Uraiqid Ad-Daili untuk mencari jalan yang lain dan bukan jalan kebiasaan yang menjadi laluan orang-orang ke Madinah. Kemudian berangkatlah Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad ke Madinah. Hanya 2 orang sahaja yang mengetahui berita keberangkatan Nabi pada malam itu, iaitu Sayyidina Ali dan keluarga Sayyidina Abu Bakar. Sebelum mereka berangkat, Sayyidina Aisyah dan Sayyidatina Asma telah menyiapkan makanan kepada baginda Nabi dan bapa mereka, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kan Sayyidina Asma terpaksa memotong tali pinggangnya kepada 2 bahagian untuk mengikat bekas makanan. Sehingga Sayyidina Asma digelar sebagai yang mempunyai 2 tali pinggang. Kemudian baginda berangkat bersama pemandu jalan melalui jalan ke Yaman hingga sampailah ke Gua Sur. Di dalam gua tersebut, Nabi bersembunyi selama 3 hari dengan ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar yang pada masa itu masih remaja tetapi sangat pintar dan cekap. Pada setiap hari, pagi-pagi lagi beliau telah keluar bersama kaum Quraisy Mekah, seolah-olah beliau tidur di kota Mekah pada malam itu. Apa sahaja perbualan yang didengar dan rancangan yang telah diatur oleh kafir Quraisy terhadap baginda berdua yang berada di gua itu dilaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebelah petang di gua tersebut. Apabila usaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gagal, ini telah mencetuskan suasana yang sangat panik di kalangan para kaum kafir Quraisy. Mereka berusaha untuk menjejaki Nabi di jalan-jalan yang biasa dilalui di Mekah, namun tidak jumpa. Kemudian mereka cuba pula jalan ke arah Yaman dan berhenti di sebuah gua, iaitu Gua Sur. Apabila berada di gua ini, ada di kalangan mereka mengatakan mungkin Abu Bakar dan baginda Nabi bersembunyi di sini. Ada pula yang berkata tidak mungkin, kerana di pintu gua tersebut terdapat sarang burung merpati dan sarang laba-laba. Pada ketika ini, Sayyidina Abu Bakar ternampak jejak-jejak kaki para kaum kafir Quraisy dan mencetuskan kebimbangan, dan bukan bimbang nyawanya terancam tetapi bimbang ke atas keselamatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Sayyidina Umar, demi Allah ya Rasulullah, sekiranya salah seorang mereka nampak kelibat kita, sudah tentu mereka akan nampak kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pantas menenangkan Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan bahawa bukan mereka berdua sahaja yang berada di dalam gua itu,
Ada yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mengawasi mereka. Apabila usaha untuk menjejaki Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar gagal, kafir Quraisy telah mengiklankan kepada penduduk Makkah, barang siapa yang berjaya menangkap Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad, maka mereka akan diberikan imbuhan yang sangat besar. Dan ini telah menarik perhatian Suraqah bin Ja'sham. Kerana jika dia berjaya menangkap Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad, dia akan menjadi jutawan dan hartawan. Walaupun jarak Gua Sur dan perjalanan Nabi Muhammad menuju ke Madinah telah pun jauh dengan melalui pantai Laut Merah, Suraqah berjaya mengejar. Dan apabila menghampiri dengan kudanya, kaki kudanya terbenam di dalam tanah. 3 kali Suraqah mencuba untuk mendekati baginda Nabi, namun tidak berjaya. Dan terlintas di kepala Suraqah bahawa manusia yang dikejarnya ini bukan calang-calang manusia. Namun, Suraqah berkata kepada baginda Nabi bahawa apa yang akan dijanjikan kepadanya jika dia menutup mulut dan kembali ke Mekah. Nabi Muhammad berjanji bahawa dia akan menyerahkan gelang Raja Kisra pada suatu hari nanti kepada Suraqah. Kemudian Suraqah kembali ke Mekah dengan berpura-pura tidak berjumpai sesiapa pun. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah sangat dinanti-nantikan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Daripada pagi sampai ke tengah hari, mereka sabar menanti dan menunggu. Namun pada hari itu sampailah Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad ke Madinah dan disambut dengan begitu meriah dengan alunan nasyid dan ketukan rebana. Nasyid yang selalu kita dengar iaitu Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaban syukru alaina Bada'a lillahi da'. Gitulah sampai ke akhir. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke kota baginda, ke kota Madinah, baginda Rasulullah singgah di Quba, iaitu sebuah kampung yang terletak 2 batu ke selatan Madinah. Baginda telah mendirikan sebuah masjid di sana dan merupakan masjid pertama di dalam sejarah Islam. Dan baginda telah menetap di sana selama 4 hari. Kemudian baginda meneruskan lagi perjalanan pada pagi Jumaat dan tibalah di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu solat Jumaat. Lalu dibangunkan baginda sebuah masjid lagi dan bersolat Jumaat di situ. Dan itulah solat Jumaat yang pertama di dalam Islam dan khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama di dalam Islam. Kemudian perjalanan Nabi diteruskan lagi sehingga sampai ke Madinah. Dan kerja pertama saat Nabi Muhammad sampai ke Madinah adalah mencari tempat untuk mendirikan sebuah masjid. Dan tapak masjid yang dibina itu bertepatan dengan saat berhentinya unta yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Dan apabila Nabi Muhammad berhenti di situ, Nabi Muhammad ingin membeli tanah tersebut yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim daripada kalangan golongan Ansar. Namun mereka tidak mahu menjual dan hanya ingin memberikan sahaja kepada baginda Nabi. Namun baginda Nabi tidak menerimanya dengan percuma. Dia meminta Sayyidina Abu Bakar untuk membayarnya dengan jumlah 10 dinar emas. Apabila saat masjid dibina, seluruh kaum muslim turut terlibat dalam pembinaan tersebut. Dan baginda Rasulullah SAW sendiri mengangkat batu bata untuk mendirikan masjid tersebut dengan beratapkan pelepah tamar, manakala tiangnya dengan batang kurma.
Kemudian langkah seterusnya, Nabi SAW mempersaudarakan di antara golongan Muhajirin dan Ansar. Setiap orang Ansar hendaklah mengakui bahawa seorang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Dan seorang Ansar tersebut hendaklah mengajak saudaranya daripada kalangan Muhajirin tadi ke rumah dan bersedia membahagikan apa sahaja yang ada di dalam rumahnya untuk dimiliki oleh saudara barunya. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, itulah antara sirah Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah. Dan diharapkan kita semua dapat mengambil iktibar dan pengajaran terhadap betapa susahnya Nabi Muhammad SAW saat baginda dan Saidina Abu Bakar mengembangkan Islam di atas muka bumi tersebut. Setidak-tidaknya, apa yang diharapkan agar peristiwa ini akan memberikan semangat dan kekuatan kepada kita untuk membela Islam di masa-masa akan datang. Dan setakat itu sahaja, saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.